Jadi kalau ada orang kata, saya ustaz, saya tak pakai ulama sebab saya terus Quran sunnah. Kita nak ikut Quran sunnah ke nak ikut ulama? Ada orang bercakap kita nak ikut nabi ke nak ikut ulama? Ni orang-orang tuan-tuan sekalian bukan dalil ni dia berdalih. Ni kaki kelentung minta maaf tuan-tuan. Kita nak ikut nabi ke nak ikut ulama? Habis ulama tu ikut siapa? Ayah pin di luar sana ada satu golongan yang memang direct pada Allah dan Rasul. Dia begini tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ni yang tak ikut mazhab. Betul ya? Ha. Tuan-tuan, kita dalam Islam ni, kita kata baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW ni, dia ajar ilmu ataupun dia wariskan ilmu Quran dan Sunnah ni kepada baginda sahabat. Baginda Nabi. Sahabat-sahabat ni akan wariskan ilmu yang dia belajar dengan Nabi ni kepada tabi'in. Tabi'in ni ialah orang yang sempat belajar dengan sahabat Nabi. Sahabat pula yang sempat belajar dengan Nabi. Tabi'in, orang yang sempat belajar dengan sahabat Nabi tapi tak sempat dengan Nabi. Bawah tabi'in, nama dia tabi'ut tabi'in. Orang yang sempat belajar dengan orang yang belajar dengan sahabat Nabi. Dan ulama-ulama ni begitulah jalur dia, ataupun dia panggil sanak dia. Sampailah kepada yang kita sebut yang utama-utama ni, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Apa makna mazhab? Mazhab ni bukan orang. Mazhab ni ialah rumusan-rumusan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kepada sahabat, sahabat tinggalkan kepada tabi'in, tabi'in tinggalkan kepada tabi'un tabi'in. Begitulah generasi-generasi sepenuhnya sampailah kepada kita hari ini. Jadi bila mana kita hari ini orang awam terutamanya, orang awam macam kita ni tuan-tuan, apa makna orang awam? Walaupun mungkin kita mahir dalam bidang-bidang kita masing-masing, tapi dalam bab agama, khususnya dalam bab hukum hakam untuk beribadah, bermuamalah dan sebagainya, maka kita orang awam, maka kita perlu kepada mazhab. Apa makna mazhab? Rumusan-rumusan hukum yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama yang ada autoriti yang sampai ke tahap mujtahid. Yang empat ni, dia panggil mujtahid mutlak. Ya. Dia mujtahid ni, dia ada tahap-tahap dia. Jadi mujtahid mutlak. Apa makna mujtahid mutlak? Iaitu mereka yang pemahaman mereka ni berada pada kecerdasan tahap yang tertinggi, mereka boleh memahami kalimah-kalimah Quran dan merumuskan kepada kita hari ini. Jadi kita sebenarnya kena ikut ulama. Kenapa? Kerana ulama ni adalah pewaris ilmu yang Nabi tinggalkan. Dan Nabi ni, dia ada dua benda yang Nabi tinggalkan. Pertama, sumber ilmu. Sumber. Mana sumber ilmu? Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Nabi tinggalkan fahmus sahih. Kefahaman yang benar, yang betul kepada sumber tadi. Kepada siapa Nabi tinggalkan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar kepada sumber tadi? Nabi tinggalkan kepada pewaris yang namanya ulama. Dan bagaimana ulama memahami sumber itu dengan benar? Ulama juga mewarisi daripada Nabi, dia panggil metodologi yang sahih. Kaedah-kaedah yang benar dalam memahami teks-teks hadis dan Al-Quran tu. Maka sebab tu kita orang awam, kita tak boleh rujuk terus kepada, apa tu orang kata, orang yang bijak sekali, dia kata, kita tak boleh, kita terus pada Quran. Tuan-tuan, kita nak terus pada Quran ni, kita ni baca Quran pun masih terhege-hege. Tak betul tuan-tuan. Kita baca Quran tu. Quran ni, nak baca tu pun dengan ilmu, namanya ilmu tajwid. Kata, itu baru nak baca. Nak faham Quran, kena belajar ilmu bahasa Arab. Dan sebab itulah Imam Sayuti dalam kitab Al-Itqan, beliau mengatakan sesiapa yang ingin terjemah Quran dan menafsirkan Quran, dia kena pakar 15 ilmu. Jadi ulama-ulama ni, dia mahir 15 ilmu. Bukan tahu, pakar, mahir 15 ilmu. Ilmu pertama dia kena mahir, ilmu bahasa Arab. Dan ilmu membaca Quran, ilmu tajwid. Kerana ilmu tajwid ni, kalau baca satu harakat, makna dia lain. Baca dua harakat, makna dia lain. Contoh, Maliki Yaumiddin. Kita baca tak ada harakat. Itu maknanya raja kepada sekalian hari pembalasan. Raja kepada hari pembalasan. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, dua harakat, itu pemilik dan penguasa. Itu dalam bab baca pun menentukan makna dia.
Jadi kalau ada orang kata, saya ustaz, saya tak pakai ulama sebab saya terus Quran sunnah. Kita nak ikut Quran sunnah ke nak ikut ulama? Ada orang cakap kita nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Ni orang-orang tuan-tuan sekalian bukan dalil ni dia berdalih. Ni kaki kelentong, minta maaf tuan-tuan. Kita nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Habis ulama tu ikut siapa? Ayah Pin. Ingat anak ayat ulama. Sebab tu Nabi dia tinggalkan Quran dan sunnah. Kepada siapa Nabi tinggalkan Quran sunnah? Nabi tinggalkan kepada pewaris. Siapa pewaris Nabi? Para alim ulama. Alim ulama yang muktabar dipanggil. Muktabar diterima oleh seluruh ulama dunia daripada dulu sampai hari ini. Ini yang empat ni. Cuma kita Malaysia, ya, pihak berautoriti, pihak JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa Negeri-Negeri ni, Jabatan Agama, kita orang awam kat Malaysia, mazhab Asy-Syafi'i. Apa makna mazhab Asy-Syafi'i? Bukan Imam Syafi'i. Mazhab ni ialah hukum-hukum yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i bukan seorang. Kalau Imam Syafi'i itu seorang. Mazhab Syafi'i ialah ulama-ulama yang diketuai oleh Imam Syafi'i. Bawah tu Imam Ibn Hajar Asqalani. Bawah tu siapa? Imam Nawawi. Bawah tu siapa? Imam Ghazali. Itu mazhab Asy-Syafi'i. Ataupun dipanggil ulama Asy-Syafi'iyah. Bukan seorang. Jadi kalau kita orang awam, itulah yang kita follow, kita ikut. Ya, jangan tuan-tuan, saya tak nak ikut ulama ni, saya nak ikut terus baca Quran. Oh jangan tuan-tuan. Kalau kita baca Quran, baca tu pun tak lepas, nak terjemah lagi tak lepas.